Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat nak dengar cerita yang Abang nak sampaikan. Abang dah lama tak panas hati bila sampaikan cerita. Kali ini cerita yang Abang nak sampaikan, semua yang dengar Abang yakin panas hati. Cerita dia memang satu pengalaman yang cukup mendebarkan, yang sangat luar biasa peliknya. Dan cerita ini disampaikan oleh seorang kakak yang berpangkat kakak, tapi abang tak boleh bagi tahu nama dia secara tepat. Abang akan ubah namanya untuk menjaga sensitiviti. Jadi, tanpa membuang masa, sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa lagi, abang mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah kali ini disampaikan oleh seorang kakak yang berlaku pada tahun 2016 yang lepas. Memang baru lagi sebenarnya ceritanya. Dan kejadian ini secara originalnya berlaku dekat Johor Bahru. Kakak Nora ni sebenarnya dia anak sulung daripada 3 orang adik-beradik. Dia ada lelaki, dia ada adik perempuan. Jadi sebagai seorang kakak yang sulung, memang sangat-sangat bertanggungjawab kepada keluarga. Pada masa yang sama, si ayah sudah pun meninggal dunia. Jadi, nak jadi cerita, rumah kampung Kak Nora ni terletak dekat Johor Bahru. Mak dia duduk dekat rumah kampung tu. Kak Nora pula duduk dekat Muar. Bila ayah dia dah meninggal, selalulah Kak Nora ni ulang alik daripada Muar ke Johor Bahru, semata-mata nak tengok, nak pastikan emaknya dalam keadaan yang baik. Emak dia pula adalah bekas cikgu. Dan biasalah, cikgu matematik dengan cikgu bahasa Inggeris pada zaman-zaman dulu bukan orang yang senang nak didekati. Diorang ni ada kelas tersendiri. Kita pun ada cikgu-cikgu kan dulu yang jenis-jenis macam tu. Diorang akan bercakap bahasa Inggeris, bercerita tentang sesuatu yang fakta. Cikgu matematik. Jadi kalau cerita-cerita yang lara-lara ni, yang pelik-pelik yang kita selalu bercakap ni, dia selalunya memang tak nak masuk campur. Memang masuk ke telinga kiri, keluar telinga kanan. Jadi dengan kata lain, karakter emak kepada Kak Nora ni adalah seorang cikgu yang sangat tegas dan sangat berdisiplin. Jadi bukan semua orang senang-senang nak tipu ataupun nak buat onar kepada emak kepada Kak Nora ni. Jadi dengan kata lain, walaupun emak dia tinggal seorang dekat rumah tu, keselamatan emak dia memang selalu terjamin. Bukan senang-senang orang nak datang jual-jual barang, memang bukan senang. Jadi walaupun macam tu, Kak Nora tetap juga tengok mak dia. Tiap-tiap minggu dia balik. Walaupun pada waktu tu, Kak Nora bekerja sebagai seorang manager bank dekat Muar. Bank apa? Abang tak pasti, rasa macam bank kot. Jadi Kak Nora kata dia punya kehidupan harian dia hujung minggu mestilah melawat mak dia. Nak jadi cerita pula, dekat Johor Bahru tu bukan mak dia aja yang duduk, adalah ke tepi-tepi rumah tu saudara mara. Mak dia ni pula pencen cikgu, jadi duitnya agak banyak jugalah. Kalau dia kata duit cash tu melebihi lah 100,000. Banyaklah juga sebagai seorang cikgu pencen kan, menampung kehidupan sehari-hari, itu dah dikira cukup banyak. Jadi Kak Nora kata semuanya keadaan baik-baik aja sejak daripada bapa meninggal sampailah tahun 2006 tu. Itu mulanya peristiwa pelik berlaku. Satu hari tu Kak Nora balik. Bila Kak Nora balik sampai dekat rumah, dia tengok perangai mak dia macam lain macam je. Mak dia akan duduk senyum sorang-sorang. Mak dia akan suka berkepit dengan telefon. Sikit-sikit reply message, sikit-sikit reply message. Pada awalnya Kak Nora anggap itu sebagai satu aktiviti tambahan untuk mak dia. Yang peliknya adalah selama hidup mak dia memang telefon taklah rapat. Maksudnya tidaklah 24 jam mak dia dengan telefon. Tapi kali ini balik mak dia tak berapa sangat nak melayan cucu-cucu, tak berapa sangat nak melayan Kak Nora. Dia lebih suka melayan telefon. Pada waktu tu tak ada TikTok lagi kan. Kalau ada TikTok waktu tu lagilah gairah nak tengok telefon dengan YouTube macam-macam cerita. Okey. Jadi pada awal-awal balik tu Kak Nora biarkanlah mak dia. Mungkin mak dia ada hobi baru ataupun ada geng-geng WhatsApp group pada waktu tu, jumpa dengan kawan-kawan lama. Itu tak jadi masalah, kata Kak Nora. Kali kedua Kak Nora balik, dah jadi lagi teruk daripada yang kali pertama. Ya, kalau kali pertama tu jenis yang main-main WhatsApp
berbalas-balas mesej. Tapi kali ini pula, kali kedua balik, mak dia telefon, sikit-sikit telefon, sikit-sikit telefon. Bila telefon tu bukanlah telefon macam kita bercakap dengan saudara mara, Allah, kau apa khabar? Tak. Jenis yang, apa khabar? Sihat? Dah makan? Suaranya ton rendah punya. Tak kenapalah mak dia macam tu. Waktu tu kegusaran hati Kak Nora tu terpendam dekat dalam hati. Tak naklah dia luahkan. Sebab-sebabnya kalau dah tersalah cakap dengan mak bapak ni, takut terkecil hati. Jadi Kak Nora pendam je. Nak tengok kali ketiga, minggu ketiga balik tu macam mana keadaan mak dia. Rupanya kali ketiga keadaan mak dia berlaku sesuatu yang sangat di luar jangkaan. Belum sampai aja dia masuk dalam rumah mak dia untuk balik kali yang ketiga, 3 minggu lah, minggu ketiga tu. Balik je, masuk je pintu rumah, tiba-tiba mak dia dengan bertelekong, mak dia boleh tarik tangan Kak Nora. Dia kata macam ni, Nora, mak nak cerita pada kau ni, mak nak minta lah pandangan kau, dia kata. Jadi Kak Nora kata, apa benda masalahnya? Cuba mak ceritakan sambil-sambil kita minum petang. Macam ni Nora, mak dia sebenarnya nak ambil seseorang jadi anak angkat mak, dia kata. Jadi Kak Nora kata, mak tak cukup anak ke mak? Dah 3 orang anak mak, dah tak payah nak berangkat-angkat dengan lain. Tak Nora, yang ini baik sangat orangnya Nora. Dia berasal daripada Singapura dan dia selalu sangat tanya khabar dengan mak, telefon mak. Bila dengar macam tu, Kak Nora baru tahu, oh, yang selama ni mesej-mesej dengan telefon-telefon, rupanya budak lelaki ni lah. Jadi Kak Nora pun malas lah. Dia tak nak lah tiba-tiba terkejut-terkejut juga tanya soalan pada mak dia. Dia tanya dengan soalan lembut-lembut pada mak dia. Mak, cuba mak ceritakan siapa orang tu. Macam ni Nora, dia kata. Mak sebenarnya hari tu, dalam 2-3 minggu yang lepas, mak bawa kereta. Kereta mak tiba-tiba rosak tengah jalan. Jadi tengah-tengah rosak tu, datanglah satu kereta lain dan budak muda lah keluar. Dia tolonglah mak betul-betulkan tayar, tah apa benda lah semua. Dan dia tolonglah mak bawa kereta tu ke bengkel. Mak rasa terhutang budi sangat dengan dia. Jadi sejak daripada tu kita bertukar-tukar telefon, kata. Dan dia selalulah datang-datang sini melawat-melawat mak. Engkau pun jauh dekat Muar, mak duduk dekat Johor Bahru, dia pula duduk dekat Singapura. Dia selalu datang masuk Malaysia. Jadi dia selalulah melawat mak. Dah mak tu Kak Nora cakap dia dah mula rasa tak kena. Ada yang tak kena dengan mak dia ni. Okay, dia dengarlah cerita. Habis macam mana mak dengan orang tu namanya Ismail. Macam mana mak dengan Ismail? Itulah Nora, mak nak jadikan sebagai anak angkat lah. Mak rasa dia rasa macam kita punya hubungan tu seperti anak lah sangat. Bukanlah seperti orang lain. Dia kata macam anak lah, baik sangat. Pada awalnya Kak Nora cakap dia terima apa yang mak dia cakap. Tapi sudut hati dia, jauh di sudut hati, dia rasa ada benda yang tak kena dengan si Ismail ni. Jadi Nora cakap, senang cerita mak, kalau ada kelapangan nanti, mak panggillah Nora datang balik rumah. Lepas tu mak panggillah Ismail datang sekali. Teringin juga Nora nak tengok anak angkat mak tu. Jadi waktu tu Nora tak fikir apa-apa. Dan mak dia kata, mak dia berjanji dia nak bawa Ismail nanti satu hari jumpa dengan Nora. Tapi dari sehari ke sehari tak juga berjumpa. Sebabnya Ismail tu selalu bagi alasan untuk tak nak berjumpa dengan Nora. Bila lebih-lebih tahu Nora ni adalah lebih tua daripada dia, dan Nora ni bekerja sebagai seorang eksekutif bank. Maksudnya orang-orang cerdik pandai. Jadi dia mengelak-ngelak nak jumpa. Jadi disebabkan mengelak-ngelak nak jumpa ni, Nora ni berpakat-pakatlah dengan sepupu-sepupu dia yang duduk dekat-dekat dengan rumah mak dia, minta tolong-tolong tengokkan. Mengikut laporan sepupu-sepupu dia dan makcik-makcik yang duduk di sekitar rumah mak Kak Nora ni, beritahu Ismail selalu datang jumpa mak Kak Nora. Tapi dia duduk dekat depan je lah, dia tak masuk rumah. Cumanya dia kata setiap kali dia datang jumpa mak Kak Nora, dia akan bawa air ataupun lauk ataupun kuih ataupun apa-apa juga bentuk makanan, baik bubur kacang kadang-kadang. Jadi disebabkan tu ada sesuatu yang pelik. Anak muda datang rumah orang tua, lepas tu bawa macam-macam makanan, peliklah juga kan. Jadi waktu tu Kak Nora pun tak adalah masalah, biarkan ajalah. Okey. Hari seterusnya, minggu seterusnya Kak Nora balik. Bila balik tu dia cakap dengan mak dia. Dia tanya, Mak, boleh tak saya nak tengok
mesej-mesej mak dengan Ismail. Tak boleh, privacy. Kau ada hidup kau, aku ada hidup aku, mak ada hidup mak. Jadi kau tak payahlah kacau-kacau. Dia bagi alasan macam tu. Jadi Kak Nora dah rasa macam tak sedap hati. Pelik pula. Jadi Kak Nora buat tindakan seterusnya. Dia kutuk Ismail tu. Mak, saya rasakan, saya dah tanya dengan kawan-kawan lah, Ismail ni budaknya gini, menipu dia gini, semualah yang buruk-buruk tentang Ismail. Mak dia daripada pakar telekong, dia tanggal tekong, kurang hajar punya anak, berani kau kutuk anak angkat aku, itu anak angkat aku, memang baik sebaik-baik anak, tak macam korang, tak pernah mengambil tahu hal orang, mengambil tahu hal mak. Ismail itulah yang baik. Pelik, kata Nora. Waktu tu Kak Nora dia tak adalah marah sangat. Cuma dia rasa macam jangan-jangan mak dia dah terkena pukau ke, ataupun dah terkena sesuatu yang tak nampak dengan mata kasar. Okeylah, tak ada masalah. Jadi hari-hari selepasnya Kak Nora macam mana cakap, lepaskan tugas ataupun bagikan tugas memerhati mak dia kepada sepupu-sepupu dia. Jadi dah malam tu bila dah bergaduh teruk, Kak Nora pun diamlah. Malas nak melawan dengan mak dia sebab mak dia dah menengking-nengking dia, anak kurang ajar, nak kurang ajar. Tapi memang sebenarnya mak dia tak pernah buat macam tu. Mak dia selalu walaupun tegas tapi tak pernah keluar perkataan-perkataan yang kasar, lagi pula marah walaupun tegas. Ini kan pula sebut marah Ismail je, terus memaki-maki. Memang ada yang tak kena dengan Ismail tu. Tiba-tiba satu hari tu dapat telefon. Kak Nora dapat telefon daripada sepupu dia. Ceritanya, sepupu dia ceritalah, begini cerita dia. Terkejut gila Kak Nora. Sebabnya, sepupu dia cerita macam ni. Pada satu hari, sepupu dia datang rumah mak Kak Nora. Tujuannya just untuk tengok-tengok, melawat-lawat. Tiba-tiba, entah macam mana waktu sepupu dia tengah minum petang, mak Kak Nora ni panggil. Contohnya lah, nama sepupu dia adalah Melati. Melati sini kejap, tolong makcik kejap. Jadi si Melati ni pun tanpa berfikir panjang, pergilah menonong-nonong lah ikut makcik dia kan. Sampai dekat tepi bilik, tiba-tiba mak Kak Nora tolak Melati tu dalam bilik dan kunci Melati tu dalam bilik. Waktu tu Melati macam, lah, kenapa pula aku kena kunci dalam bilik? Dia diam je dekat dalam bilik tu sambil dia ketuk-ketuk. Makcik, bukalah pintu. Kenapa makcik kunci saya dalam bilik? Lama juga Melati terkunci dekat dalam bilik. Bukan terkunci, dikunci dekat dalam bilik untuk mengelakkan Melati keluar. Jadi waktu tu Melati cuba juga pasang-pasang telinga, dengar macam ada suara lelaki, dan dia boleh agak lelaki tu punya suara adalah lelaki yang nama Ismail tu. Dia diam je lah. Habis tu teruslah dia mereport pada Kak Nora. Kak Nora rasa ini tak boleh jadi, mesti cari, mesti tanya dengan mak dia ni. Dia apa benda pula ni, macam lebih daripada anak angkat dengan mak angkat. Balik minggu tu Kak Nora pula yang berbising. Marah dia. Mak jelaskan, saya dapat report daripada Melati, begini ceritanya. Mak dia diam je, tunduk aja, buat tak tahu je, buat bodoh. Dia kata waktu Melati marah tu, mak dia macam pandang-pandang, macam menyakitkan hati lah caranya. Sebenarnya mak dia tak pernah macam tu. Seorang guru yang sangat berdisiplin, tapi kali ni guru dia macam seolah-olah dah terkena sesuatu. Okeylah, Kak Nora dah habis-habis marah tu, dia warning dengan mak dia, jangan jumpa dengan Ismail lagi. Dia pun baliklah ke rumah dia. Entah macam mana, dia kata sebenarnya ia adalah satu kesalahan, tapi demi emak yang disayangi, dia pun sebagai seorang pegawai bank, dia pun cek akaun bank mak dia, yang mana akaun mak dia tu adalah di dalam bank yang sama tempat dia bekerja. Dia bukalah, gunakan apa benda security, just nak tengok, hanya nak tengok macam mana keadaan akaun bank mak dia. Tapi dia tak sangka 100,000 duit cash mak dia tinggal kosong. Waktu tu dia, la ilaha illallah, dah macam mana pula kosong tu? Waktu tu juga, petang tu juga, lepas habis kerja, berdodong dia balik ke JB, tanya mak dia, macam mana mak punya akaun daripada 100,000 lebih dah tinggal kosong. Mak dia bercakap, kesian Ismail, mak bagi dia orangnya susah Nora. Dia kata, anak mana yang tak berdesing telinga bila dengar macam tu? Anak sendiri pun tak dapat yang 100,000 tu.
Ini kan pula anak angkat yang dapat. Memang mak dia dah kena. Ya Allah, dia kata pada waktu tu hati dia rasa disiat-siat, rasa macam nak jumpa Ismail, nak terbang kat Singapura, jumpa Ismail, siat kepala dia. Itu perasaan Nora pada waktu tu. Okey, dia boleh tahan lagi. Dia kata, ya Allah Tuhanku, berilah aku kekuatan supaya aku dapat menghadapi ini dengan ujian ini dengan cukup kesabaran. Lepas duit mak dia dah habis. Nora ingatkan itu adalah titik Ismail takkan jumpa mak dia lagi sebab duit mak dia dah habis kan. Tapi yang peliknya, mak dia bukan mak dia, tapi yang peliknya Ismail lepas tu banyak kali juga jumpa mak dia walaupun mak dia dah tak ada duit. Waktu tu Nora pelik juga sebab sepupu-sepupu beritahu, Ismail datang lagi Nora, jumpa mak kau. Dia kata, mak dah tak ada duit, macam mana pula Ismail datang jumpa? Kenapa? Kalau nak minta duit pun dah tak ada duit, apa lagi? Yang ada pun harta-harta yang perlu dicairkan, baik rumah, baik kereta, baik tanah kan. Jadi dia pun pelik juga. Okey, dia diam je lah. Tiba-tiba Nora dapatlah panggilan telefon daripada kawan mak dia. Rupanya Ismail datang minta duit. Emak dia pergi pinjam duit dengan semua kawan-kawan mak dia. Bukan sikit-sikit, ribuan ringgit. La ilaha illallah. Waktu tu Kak Nora kata dah tak tahu mana nak letak muka. Malu sangat-sangat. Jadi dia bagi pulangkan duit kawan-kawan mak dia ni. Minta maaf sangat-sangat. Minggu tu balik bergaduh lagi dengan mak dia. Macam mana mak boleh pinjamkan duit pada Ismail dan mak boleh pinjam duit kawan-kawan mak bagi pada Ismail. Pada waktu tu, pertama kali dalam seumur hidup dia, dia tengok mak dia menangis kerana Ismail. Selama ni mak dia menangis waktu ayah dia meninggal, dan waktu mak dia kalau buat sembahyang tahajud tengah malam, itu dia boleh dengar mak dia menangis. Yang lain tak pernah dia dengar mak dia menangis. Tapi kali ni mak dia boleh menangis sebabkan Ismail. Memang lain macam mak dia ni. Jadi nak tak nak dia kena buat sesuatu tindakan, iaitu pergi mengubat. Pergi berubat. Panas hati betul lah bang bila ceritakan kisah ni, rasa macam berdesing-desing telinga. Jahat betul orang-orang macam ni kan. Okey, sambung-sambung cerita. Jadi Kak Nora pun carilah mana orang nak berubat ni. Daripada 3 orang kalau tak silap abang, dijumpa bukanlah bomoh tapi perubatan Islam. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga semuanya confirm walaupun berlainan orang, menunjukkan dia kata mak dia dah terkena minyak cenuai. Bagi siapa-siapa yang tak tahu minyak cenuai tu dibuat daripada bahan-bahan yang kotor dan haram dari segi Islam. Yalah, kalau haram dari segi Islam, orang Islam kan haramnya arak, anjing, babi kan, lepas tu darah. Itu benda-benda yang haram. Jadi minyak cenuai diperbuat daripada benda-benda ni lah, tapi diletakkan dengan daun cenuai untuk mengelakkan minyak tu mengeluarkan bau hanyir. Bila dah minyak tu terbuat, dia memang akan keluarkan satu bau yang sangat menyengat, dan daun cenuai digunakan untuk mematahkan bau hanyir itu. Jadi 3 bomoh ataupun 3 perubatan Islam confirm mak Kak Nora dah kena minyak cenuai. Tapi diorang ketiga-tiga ni tak boleh nak ubatkan, sebabnya minyak cenuai yang dah dicelit pada mak dia ni bukan setahun 2, dah memang lama. Maksudnya sejak daripada mak dia kenal Ismail, setahun, dalam masa setahun jugalah. Jadi ketiga-tiga orang ni bagi cadangan supaya bawa mak Kak Nora ni pergi ke Darus Syifa, sebab memang Darus Syifa mengamalkan, praktikalkan cara ruqyah yang betul dalam agama Islam. Jadi pada dah satu hari tu dibawalah, cakaplah mak dia, mak jom kita pergi berubat mak, pergi Darus Syifa. Mak dia bersilat, bertelekong pun, bertudung pun, sampai tercabut-cabut tudung, bersilat, tak nak pergi Darus Syifa. Jadi Nora terpaksa minta tolong dengan sepupu-sepupu dia ni, bawa mak dia ni, bukanlah ikat tapi peluk mak dia, masukkan dalam kereta, terus Nora bawa ke Darus Syifa. Waktu tu mak dia dalam kereta melenting-lenting, aku tak nak pergi Darus Syifa, aku tak sakit, aku okey. Korang ni sebenarnya yang cemburu dengan Ismail, dia kata. Jadi bila sampai Darus Syifa, mak dia berubah daripada mak dia menjadi seseorang yang lain. Belum berubat lagi ni, baru sampai Darus Syifa. Terus mak dia mendodoh, macam tu. Jadi bila Ustaz Darus Syifa tu buat ruqyah, mak dia cakap apa? Aku tak akan tinggalkan perempuan ni selagi aku tak dapat semua harta dia.
dan aku akan tinggalkan dia sama ada dia bagi harta dia ataupun dia bagi nyawa dia, mengurut dada Kak Nora. Sebabnya bila dengan nyawa, mak yang kita sayangi nak ditarik nyawa dia macam tu, ya Allah ya Tuhanku, rasa macam tercabar kita punya sebagai anak kan. Jadi Ustaz Darul Syifa cakap memang betul mak Kak Nora ni terkena satu ilmu sihir yang dia tak beritahu minyak cenuai. Dia kata ilmu sihir ni memang sangat kuat dan orang kata di renew ataupun di renew lah kan, macam renew rotate di rotek tu. Jadi setiap kali orang Ismail tu jumpa, dia renew minyak tu, dia celit, dia bagi makan. Jadi itu yang menyebabkan susah nak lepas kadamnya tu daripada badan mak dia. 2 jam proses mengubat mak dia ni, mengambil masa nak dipecahkan, nak bagi makhluk tu keluar daripada badan mak dia. Memang degil lain macam. Dan proses pengubatan tu bukan berlaku sehari, selama 2 minggu. Setiap hari bawa mak dia ni pergi jumpa dengan pusat Darul Syifa. Sampaikan Kak Nora terpaksa ambil cuti tanpa gaji selama 2 minggu untuk pastikan mak dia ni betul-betul sihat. Pada waktu awal-awal berubat tu memang mak dia sangat teruk, meloncat. Dia kata meloncat, melenting-lenting, melalak-lalak, tak nak tinggalkan Ismail, tolong makcik Ismail. Ya Allah Tuhan, ini kalau dapat Ismail ni sepak muka dia sedap ni. Jadi dah macam tu, alhamdulillah 2 minggu selepas berubat dengan Darul Syifa, betul-betul mak dia okey. Tapi masalahnya adalah mak dia selepas mengubat tu, mak dia lupa dalam beberapa benda-benda yang penting, peristiwa-peristiwa penting, ada yang mak dia dah lupa. Bila tanya dengan Ustaz Darul Syifa, Ustaz tu cakap mungkin tu adalah kesan daripada ilmu sihir yang dikenakan pada mak dia. Ya Allah, dia kata sabar je lah. Dalam masa selepas 2 minggu tu, mak dia memang duduk dengan Kak Nora untuk mengelakkan daripada terjumpa dengan Ismail. Tapi Kak Nora lupa nak ambil telefon mak dia ni. Dalam senyap-senyap, mak dia beritahu dekat Ismail, makcik ada dekat rumah anak makcik sekian tempat, bagi share location pula tu. Jadi dalam senyap-senyap waktu Kak Nora pergi kerja, Ismail datang minta duit. Senang pula di hidup dia. Lepas tu ada pula bila mak dia sakit kan, ramailah saudara-saudara datang yang sumbang-sumbang lah pada Kak Nora ni. Ialah biasalah kita orang-orang Asia macam itulah kan, datang bagi sumbangan untuk meringankan beban. Duit-duit tu dikumpul mak dia bagi pada Ismail. Waktu tu Nora mula-mula tak perasan. Jadi bila balik tu tengok, macam ada orang datang rumah. Tanya dengan mak dia, mak, siapa yang datang rumah? Tak ada siapa, dia kata. Dia dah pelik sebab mak dia dah macam nak kembali kepada yang lama balik. Jadi dia tanya lagi, mak cakap betul-betul, mak, siapa yang datang rumah sebelum saya tengok CCTV yang saya pasang? Padahal Kak Nora tak ada CCTV dia pasangnya. Cumanya dia mengurutlah mak dia. Tak ada. Tadi tu Ismail. Ya Allah, bila dengar Ismail balik, panas telinga balik. Lain macam orang tua ni cakap. Jadi Kak Nora rampas telefon mak dia ni. Lepas tu dia delete semua kontak-kontak dengan Ismail, putuskan segala hubungan dengan Ismail. Lepas tu mak dia melalak-lalak lah. Terpaksalah Kak Nora mandikan mak dia dengan air yang ditawar-tawarkan menggunakan daun bidara. Lepas tu selalu ajak mak dia bersolat sama untuk mengelakkan mak dia ingat dengan Ismail lagi. Dan pada masa yang sama, Kak Nora cari siapa tu Ismail. Melalui Facebook, Kak Nora jumpa keluarga Ismail. Dan Kak Nora telefon keluarga dia orang. Kak Nora ceritakan apa yang Ismail dah lakukan. Keluarga dia cukup marah. Dan keluarga dah memang tanya dengan Ismail, betul ke benda ni berlaku? Ismail pun mengaku. Dia kata memang betul dia ada mak angkat. Tapi dia tak mengaku yang dia letak ilmu hitam, dia kata. Dia tak mengaku, takkanlah dia letak ilmu hitam, dia kata. Tapi keluarga dia kata, jangan percaya sangat dengan Ismail. Mungkin dia dah letak ilmu hitam pada makcik untuk makcik bagi segala duit-duit dia. Jadi Kak Nora pun tak adalah nak minta balik duit tu. Cukuplah diputuskan hubungan mak dia. Cukup merana walaupun kes tu berlaku dalam masa setahun ke hampir 2 tahun. Tapi memang betul-betul macam neraka dia cuba untuk putuskan hubungan dia dengan Ismail. Dan di akhirnya, untuk penutupnya, Kak Nora jumpa sendiri dengan Ismail. Dia tanya, kenapa buat macam ni untuk mak dia ni? Jadi Ismail bagi tahu, orang ngantuk di sorong bantal,
Orang nak bagi duit, aku ambil. Bukan aku buat apa pun. Aku teman mak engkau aja. Hibur-hiburkan hati, bukan buat dosa. Lepas tu dia nak bagi aku duit, aku terima. Engkau apa pula hak dia? Bukan duit engkau, duit mak engkau. Macam mana perasaan? Kalau kita dah ada kat tempat Kak Nora, memang kena cangkul orang macam tu. Kalau abang waktu tu bawa cangkul, aku cangkul tengkuk dia. Geram aja Kak Nora kata. Tapi Alhamdulillah, berkat daripada apa usaha dia dengan Darul Syifa, mak dia makin okey dan makin baik. Cumanya untuk mengelakkan Ismail datang lagi jumpa mak dia, Kak Nora buat satu tindakan yang sangat-sangat drastik, sangat-sangat berkorban, iaitu Kak Nora berhenti kerja. Jaga mak dia, elakkan mak dia berhubung dengan Ismail, dan pastikan Ismail tak datang rumah. Kalau Ismail datang rumah, tembak dengan senapan gajah. Itu dia punya niat. Alhamdulillah, lepas Kak Nora berhenti kerja, jaga mak dia, Ismail dah tak datang. Mungkin sebab Ismail tak datang, mak dia dah tak ada duit kot. Dah tak ada duit. Awal-awal tu Ismail tak datang tu, mak dia melalak-lalak juga, menangis-nangis, nak dalam tidur menangis. Tapi bila dah lama-lama, mak dia rasa macam, kenapa pula aku nak menangis dengan Ismail? Aku pun bukannya kenal sangat. Alhamdulillah, sekarang hubungan mak dia dengan Ismail betul-betul dah putus. Ini adalah bahana daripada sihir minyak cenuai. Abang minta maaf sangat-sangat, cerita kali ini tak ada hantunya, tapi kesan bahana daripada minyak cenuai. Hati-hati pada pengamal-pengamal minyak cenuai yang dengarkan cerita abang, tolonglah putuskan, sebab dia bukan ajaran Islam. Nabi tak pernah buat minyak cenuai. Jadi kita jangan buat apa yang Nabi tak buat. Tolonglah cepat-cepat putuskan, baik minyak cenuai, baik minyak apa-apa benda lah yang berkaitan dengan tu. Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita abang kali ini. Cerita kali ini betul-betul abang panas hati. Abang tak tahu kenapa. Kalau terjadi dengan keluarga abang, na'udzubillah, minta jauhkanlah. Jauh daripada keluarga kita. Sebab benda-benda yang berkaitan dengan sihir ni bukan susah, bukan senang untuk dihapuskan. Terima kasih sekali lagi dengarkan cerita yang abang sampaikan kali ini. Pada yang nak dapatkan perapan sate dan juga sambal lara, masih lagi abang jual dekat Shopee. Dan pada yang nak dapatkan t-shirt, maaf sangat-sangat abang belum buat lagi jualan t-shirt. Dulu pernah buat sekali sekejap, tapi terlalu banyak sangat order sampai abang rasa macam, ya Allah, tak pernah berniaga kan, sekali berniaga wara jadinya. Terima kasih dengarkan cerita abang kali ini. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Jumaat.